Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like dan komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. Video jumlah isi rumah miskin, tegar aib memalukan PM. Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan jumlah terkini isi rumah yang masih dikategorikan sebagai miskin tegar adalah aib dan memalukan. Menurutnya, setakat Julai 2022, seramai 136.000 isi rumah berada dalam kategori tersebut. Adalah aib dan memalukan jika kita izinkan kelompok ini bersama 308.000 isi rumah dalam kategori miskin, tak kalah pemimpin hidup dengan mewah dan terus mengutip habuan yang bukan hak mereka. Katanya, beliau berkata, angka daripada Jabatan Pekarangan turut mendedakan terdapat 20% daripada kumpulan isi rumah M40 beralih kepada kumpulan B40 susulan pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Haram bagi kita, pemimpin politik dan penjawat awam, mengamalkan rasuah atau membazir, sedangkan ratusan rakyat hidup dalam keperitan. Katanya dalam ucapan amanat Perdana Menteri membangun Malaysia Madani di sini pada Kamis. Tegas Anwar, prinsip yang diamalkan di negara ini satu ketika dahulu menyaksikan golongan maha kaya terpilih menguasai hampir semua bidang. Ia seolah-olah kita ada seluruh jentera tidak mempunyai keupayaan mengenal pasti syarikat atau kelompok baharu untuk dilatih dan diangkat bersama supaya diperluas peluang kepada mereka, katanya. Saya masih ingat kupasan ekonomi politik, bahasa soal pengalaman dalam sejarah apabila raja terdahulu atau kelompok lanun yang datang merompak ke desa tentunya menyebabkan keperitan hidup kerana kezaliman ini memusnahkan. Setiap minit kegunaan air dan elektrik umpamanya akan menyebabkan rompakan kecil berterusan setiap minit, setiap bulan, setiap tahun, katanya. Menurutnya, pembebasan golongan terpinggir daripada belenggu kemiskinan perlu mengambil kira usaha memerdekakan mereka daripada terus bergantung kepada bantuan serta sumbangan kerajaan. Kita tidak mahu negara ini dibangunkan dengan ada dalam kalangan kaum minoriti atau golongan miskin daripada berbagai latar belakang bangsa, termasuklah rakyat Sabah serta Sarawak yang merasakan mereka terpinggir atau tercicir, katanya. Beliau berkata, sokongan dasar Kerajaan Perpaduan Malaysia harus menjamin sokongan kepada permodal supaya dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik tanpa menyebabkan penekanan serta sengsaraan terhadap rakyat di bawah. Ini bukan ide baharu saya dalam kebangkitan Asia. Saya sebut di antara lain asas ekonomi mahasiswa yang harus faham dan konteks Madani sekarang, katanya. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like dan komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini. Info hari ini saya mau kongsikan kepada Anda isu paling panas di Malaysia pada ketika ini. Isu Zahid
bakal dibicarakan semula. Oke, berita ini juga saya petik daripada Berita Harian. Bicara kes rasuah Zahid dijadwal semula bermula April. Kuala Lumpur, perbicaraan kes rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi membabitkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi yang diasaskannya dijadwalkan semula selama 27 hari bermula 10 April ini. Pada November tahun lalu, Mahkamah Tinggi menetapkan sepanjang minggu ini bagi Ahmad Zahid membela diri terhadap 47 pertuduhan, yaitu 12 kes pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram. Ahmad Zahid membuat kemunculan pertama sebagai timbalan Perdana Menteri di mahkamah hari ini selepas dilantik semula memegang jawatan itu pada 3 Desember tahun lalu bersama-sama Ketua WHIP Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Sri Fadilah Yusof. Ahmad Zahid yang juga ahli Parlimen Bagang Datuk turut dilantik sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Di awal prosiding hari ini, timbalan pendakwa raya Datuk Raja Rozila Raja Toran yang mengotai pasukan pendakwaan turut menarik perhatian mahkamah dengan merujuk Ahmad Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri ketika kes itu disebut. Tertuduh, atau lebih tepat saya katakan sebagai timbalan Perdana Menteri, berada dalam kalangan tertuduh hari ini bagi sebutan kes untuk menetapkan tarikh perbicaraan tambahan bagi membela diri. Tarikh yang disetujui oleh kedua-dua pihak ialah 12 hingga 15 Jun dan 24 hingga 27 Julai, disusuli pada 1 hingga 3 7 sehingga 10 dan 21 sehingga 24 Ogos. Tarikh yang sudah ditetapkan sebelum ini pada 10 hingga 13 April dan 15 hingga 18 Mei dengan ini dikekalkan katanya. Presiden UMNO itu diwakili Peguam Datuk Hisam T. Po Tik Datuk Ahmad Zahid Hamid Zainal. Datuk Ahmad Zaidi Zainal. Ahmad Zaidi 70 berhadapan 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram melibatkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan